A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala wa dinan qayyima wa yaqinan shadiqa wa imanan kamila. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa amma ba'du. Baik, alhamdulillah summa alhamdulillah. Lafaz alhamdulillah ni salah satu pembuka kata kepada surah yang kita akan sambung hari ini, itu Suratul Kahfi. Suratul Kahfi ada sekurang-kurangnya 5 ayat dalam 5 surah dalam Quran ni dimulakan dengan alhamdulillah. Cuba amal sekejap, saya terlupa dah. Saya ni bila time dengar syarah tu ingat sangat, tapi saya tak menulis. Nak pula kalau kat rumah malas nak menulis, nak dengar. Search sekejap, ada 5 ke 6 surah dalam Al-Quran ni Allah mulakan ada 5. Apa dia surah tu, Ahmad? Surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Surah Al-An'am. Al-An'am. Surah Al-Kahfi. Surah Saba. Saba. Last sekali Surah Fatir. Fatir. Al-Fatihah, Al-An'am, Al-Kahfi, Al-Kahfi, Saba, Fatir. Ada 5 surah. 5 surah yang dimulakan dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau kita tengok surah Isra dimulakan dengan apa? Surah Isra. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallahil ya. Subhanallah. Awal Isra. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanallazi. Tak ingatlah. Asra bil abdi. Subhanallazi ya. Ya. Subhanallazi asra. Subhanallazi. Subhanallah. Subhanallah dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah, Maha suci Allah. Subhanallah. Yang ini dimulakan dengan alhamdulillah. Cantik Al-Quran ni sebenarnya. Ulama-ulama tafsir yang fokus sikit tentang bahasa, tentang uslub penggunaan bahasa, indahnya bahasa Al-Quran, dia tengok macam mana Al-Quran surah-surah tu dimulakan. Dia bincang bab tu. Kat situ pun kadang-kadang dengar syarah bab tu. Tak adalah syarah bab asbabun nuzul, hukum fiqh. Dia tengok dari segi penggunaan bahasa yang Allah turunkan dalam Al-Quran tu. Isra dimulakan dengan Allah mensucikan dirinya. Yang ini Allah memuji dirinya. Mensucikan dirinya, memujikan dirinya. Samalah dengan hadis sahih mana kita diminta berzikir dengan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua-dua sekali kita gabungkan. Jadi ingat, Al-Quran juga perlu ditafsirkan dengan Al-Quran, Al-Quran ditafsirkan dengan hadis, Al-Quran ditafsirkan dengan asar pada sahabat-sahabat baginda radhiyallahu anhum ajmain. Ada orang saya pernah dengar, ni yang tak betul lah, ajaran sesat ni, dia tak percaya yang Al-Quran ni datang daripada Allah. Sebab apa? Salah satu hujah dia, tengok, takkanlah bila kita baca surah ni lah, alhamdulillahillazi, ni alhamdulillah ni makhluk yang memuji Allah, mestilah makhluk yang tulis Al-Quran tu gitu. Orientalis ni macam-macam angle dia nak cuba memesongkan kita punya pegangannya. Takkan alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, itu semua ayat makhluk dia kata. Takkan Tuhan nak memuji diri dia. Nak buat apa dia kata? Handsome-nya aku tengok kat cermin, tak jadi. Tapi dia tak faham. Itulah sifat Allah. Satunya antara pengajarannya alhamdulillahillazi, kenapa Allah memuji diri sini sebagai petunjuk kepada kita ni makhluknya. Ayat-ayat Al-Quran ni ialah hadiah Allah kepada kita untuk kita bersyukur kepada Allah. Sambungannya apa? Alhamdulillahi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran
pada hamba-Nya dan dia tidak menjadikannya bengkok. Al-Quran tu. Daripada surah Al-Baqarah dulu dah. Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Allah ulang balik dalam bentuk ayat yang lain. Alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Kita dah baca dah 4 ayat ni semalam kan? Belum masuk lagi cerita ahli gua. Ahli gua cerita ayat 9, ayat 8 tu. Barulah turun wahyu daripada Allah melalui Jibril menceritakan pada cerita bab gua ni. Ahli gua ni, Ashabul Kahfi. Kenapa antara asbabun nuzul turunnya ayat-ayat dalam surah ni ialah antaranya kafir musyrik Mekah. Masa ni Rasulullah SAW kat Mekah lagi masih menyeru untuk mentauhidkan Allah dan tidak mensyirikkan Allah. Semalam kita tak bincang bab ni, kita baca terjemahan je. Kafir musyrik Mekah dia hantar wakil ke Madinah. Madinah ada orang Yahudi, ahli kitab. Dia tanya, pergi cari rahsia yang ada dalam Taurat, apa yang kita nak tanyakan kepada Muhammad ni. Nak lawan Muhammad, nak cari poin-poin lah, nak melawan, nak berbahas dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antaranya ada beberapa soalan yang diajarkan oleh ahli kitab di Madinah. Kau tanyakan kepada Muhammad tentang beberapa perkara ni. Dalam hadis tu 3 perkara, tapi dalam merujuk kepada surah ni 2 perkara. Ya. Antara 3 soalan tu, satu kau tanya pada dia berkenaan roh. Dan surah Isra dah tunjuk kan. Hujung surah Isra tu. Muhammad katalah roh ni cerita bab ilmu ni siapa dia? Ilmu Allah kan? Kita dah baca dah. Ayat mana tu? Ayat mana cerita roh? Lupa dah. Siapa jumpa tolong beritahu. Itu dalam surah Isra yang ujung-ujung tu, tolong cari. Ujung-ujung tu dah jawab pasal roh. Katalah roh ni tak adalah ilmu manusia tahu sikit je pasal roh. Ini semua dalam ilmu Allah. Tolong cari. Kemudian ditanyakan lagi, ada 2 lagi soalan. Kau tanya Muhammad tu, kalau dia ni benar-benar rasul, dia boleh jawab. Dia boleh jawab bab roh, kemudian dia boleh jawab berkenaan siapa yang berjalan ke timur barat ni. Timur dan barat dah jumpa Ya'juj Ma'juj. Cerita Zulkarnain lah. Dijawab dalam surah ni. Kau tanya juga pada Muhammad ni, cerita siapa ni pemuda-pemuda yang tidur dalam gua ni. Dijawab dalam surah ni. Nanti ayat 8-9 nanti akan dijawabkan. Ya? Itu antara sebab turunnya surah Al-Kahfi. Jadi akan dimulakan hari ini insya-Allah dengan teguran kepada baginda Rasulullah SAW. Jangan sedihlah. Janganlah engkau nak membinasakan diri engkau dengan kafir musyrik tu, walaupun kau dah seru, tapi degil. Tak nak juga dengar, tak nak juga beriman kepada Allah, beriman berasul, tak nak juga berusaha untuk tidak mensyirikkan Allah. Jangan sedih. Kenapa Rasulullah SAW sedih? Sebab baliknya kafir musyrik daripada jumpa Yahudi itu, dia tanya Rasulullah kata, insya-Allah besok dia jawab. Besok dia jawab, 1 hari. Tapi berapa lama Rasulullah nak jawab? Sebenarnya 15 hari lebih. 15 hari atau lebih. Belum lagi turun lagi wahyu daripada Allah SWT. Lepas 15 hari, pada hari 15 atau selepas tu, wallahu a'lam, barulah turun. Untuk menjawab cerita bab Ashabul Kahfi dan sebagainya. Jadi kenapa Allah beberapa kali sebenarnya dalam Quran ni kita jumpa dah menegur Rasulullah SAW, itulah untuk ditamsilkan kepada kita ni. Gitu saja. Kepada kita. Memang Rasulullah SAW makhluk yang terbaik. Rasul yang terbaik. Makhluk yang paling disayangi Allah. Pun pada tubuh badan Rasulullah tu ada bab-bab perkara-perkara yang menjadi petunjuk pada kita. Rasulullah keluarga, balah tak dengan isteri-isteri ni. Ada juga bab isteri-isteri dia buat hal. Itu untuk siapa? Untuk petunjuk kepada kita. Ada tak Rasulullah pernah nak menceraikan isteri? Ada. Petunjuk siapa? Petunjuk untuk kita juga. Sahabat-sahabat bercerai itu kenapa? Walaupun sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, petunjuk kepada kita. Kata tak turunlah syariat-syariat itu semua. Lelahlah kita. Wallahu a'lam. InsyaAllah hari ini ayat 5 sampai 15. 5, 6, 7 tu penutup kepada mukadimah 1, 2, 3, 4 yang saya dah syarah sikit tadi.
asbab turun dan juga teguran Allah SWT kepada Rasulullah, janganlah nak membinasakan diri engkau. Dalam terjemahan macam-macam. Ayat ini jangan sedihlah. Jangan bersedihlah bab ni. Tak usah bimbang. Kita seru je lah. Kita sampaikan. Kita pun begitu juga dengan ahli keluarga kita. Kerja kita sampaikan je. Hidayah tu milik Allah. Jumpa dah tadi. Cerita roh tu ayat berapa? Tak apa, kita jumpa kejap lagi. Dalam surah Isra kan kita dah baca kan? Jawapan pasal roh. Kalau tak salah saya lah. Nanti saya cari. InsyaAllah. Silakan hari ini 5 sampai 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. Terjemahan. Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu juga nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar daripada mulut mereka. Mereka hanya mengatakan sesuatu pembohongan semata-mata. Maka janganlah engkau, yakni Muhammad, mencelakakan dirimu kerana bersedih hati setelah mereka berpaling. Sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, iaitu Al-Quran. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, untuk kami menguji mereka. Siapakah di antara mereka yang terbaik amalannya? Dan kami benar-benar akan menjadikan pula muka bumi sebagai tanah yang tandus lagi kering. Adakah engkau mengira bahawa orang yang tinggal di gua dan yang mempunyai Ar-Rakim itu, Ar-Rakim iaitu sebahagian mufassir menafsirkannya sebagai nama anjing dan sebahagian yang lain mengatakannya batu bersurat. Termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan. Ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung di dalam gua lalu mereka berdoa, Ya Tuhan kami,
Berikanlah rahmat kepada kami daripada sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun. Allah menidurkan mereka selama 309 tahun Qamariyah dalam gua itu. Lihat ayat 25 surah ini. Sehingga mereka tidak dapat dibangunkan oleh apa-apa suara pun. Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua-dua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal dalam gua itu. Kedua-dua golongan itu adalah pemuda-pemuda itu sendiri yang berselisih pendapat tentang berapa lamanya mereka tinggal di dalam gua itu. Kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sesungguhnya andai kami melakukan sedemikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh daripada kebenaran. Mereka itu kaum kami yang telah menjadikan Tuhan-Tuhan untuk disembah selainnya. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang jelas tentang kepercayaan mereka? Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengadakan pendustaan terhadap Allah? Tafsir Jalalain. Warabatna ala qulubihim. Dan kami telah memperkuat hati mereka dengan berpegangan kepada kalimah yang hak. Idh qamu, di waktu mereka berdiri di hadapan raja mereka yang menyuruh mereka supaya bersujud kepada berhala-berhala. Faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'u min dunihi. Lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak menyeru kepada selain daripada Allah. Ilahal laqad qulna idzan syatata. Sebagai Tuhan, sesungguhnya kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang keterlaluan lagi sangat kafir. Jika seumpamanya kami menyeru kepada Tuhan selain daripada Allah. Haula'i qaumuna, kaum kami ini. Ittakhadhu min dunihi alihah, telah mengambil Tuhan-Tuhan lain selain daripada Dia. Laula ya'tuna alaihim bisultanin bayyin. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan dan hujah yang jelas terhadap perbuatan mereka itu? Faman azlamu, maka siapakah yang lebih zalim? Maksudnya tidak ada seorang pun yang lebih zalim. Mimman iftara 'ala Allahi kadhiba, daripada orang-orang yang mengada-ngadakan pembohongan terhadap Allah, iaitu dengan cara menisbatkan sekutu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tafsir Ibnu Katsir, firman-Nya, kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa kami jadikan mereka bersabar terhadap tindakan mereka yang menentang kaum mereka sendiri, meninggalkan kampung halamannya serta kehidupan yang mewah, bahagia dan nikmat. Ramai ahli tafsir daripada kalangan ulama salaf dan khalaf yang menyebutkan bahawa mereka itu terdiri daripada anak-anak raja Rom dan orang-orang terhormat mereka serta yang mempersatukan mereka itu adalah iman. Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab sahihnya mengenai mereka, iaitu Ashabul Kahfi. Mereka sepakat dalam satu kalimat sehingga menjadi satu tangan yang saling membantu dan bersaudara dalam kejujuran. Lalu mereka membina satu tempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hingga akhirnya diketahui oleh kaumnya. Kemudian mereka pun dilaporkan kepada raja sehingga raja pun memanggil mereka untuk datang menghadap. Lalu dia bertanya tentang masalah dan kegiatan mereka.
Mereka pun menjawab pertanyaan raja itu dengan benar dan jujur. Bahkan mereka mengajak raja itu untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan demikian Allah menceritakan mereka dengan firman-Nya, kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri. Lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami tidak menyeru Tuhan selain daripada Dia. Lafaz lan pada ayat ini menunjukkan penegasan, iaitu kami tidak akan menyeru kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala selamanya, kerana seandainya kami melakukan hal itu, tentulah yang demikian itu merupakan kebatilan. Dengan itulah Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan pada mereka, sungguh kalau tidak berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh daripada kebenaran, iaitu kebatilan, pembohongan dan dibuat-buat. Ibnu Kathir Tafsirul Quranil Azim. Baik, alhamdulillah kita dah jumpa dah asbab diturunkan, bukan asbab diturunkanlah. Antara satu asbab diturunkan surah ni ialah cerita pasal Ashabul Kahfi. Panjang lagi cerita dia ni kan. Semua dah hafal dah cerita ni. Cerita Ashabul Kahfi, tapi apa antara pengajaran yang kita kena ambil ialah kalaulah kita pegang pada tafsiran ataupun ulama tafsir mengatakan siapa dia Ashabul Kahfi ni, mereka itulah anak-anak pembesar Rom. Ini zaman sebelum Nasrani. Zaman sebelum Nasara. Kalau cerita ni pada untuk ahli Nasara, orang Yahudi dia tak kisah dah. Dia tak suruh lah orang musyrik Mekah pergi tanya pasal Ashabul Kahfi. Cerita ni kemungkinan besar berlaku pada kaum-kaum dia. Antaranya ialah cerita pada zaman dia lah, sebelum Nabi Isa. Dikatakan begitu. Jadi kalaulah kita pegang yang mana siapa dia, budak ni sebenarnya bukan orang biasa. Bukan Muhammad Asri, Ammar, Izan. Bukan. Bukan anak Objek Stongkol, anak Umtrajaya, anak orang Temeloh. Bukan ni. Ini anak pembesar Rom. Mereka diarahkan untuk melepaskan pakaiannya. Maksud dia apa? Melepaskan hiasan-hiasan, kemegahan, keagungan. Kuasa lah. Kaya. Sebab apa? Dia berpegang kepada tali iman. Budak-budak ni dia pegang, orang lelaki ni dia pegang kepada tali iman. Atas sebab tu dia pergi mana? Beruzlah. Beruzlah, mengasingkan diri. Kita ambil macam tu. Jadi bukannya senang ni untuk orang yang pada keadaan yang senang. Tiba-tiba nak jadi susah. Ingat Rasulullah SAW, dia kalau dia nak senang, senang ya. Bila dia dah mengisyaratkan kerasulan sampai orang open, kau nak apa Muhammad? Kau nak harta, aku bagi harta besar Bukit Uhud. Kau nak perempuan, aku bagi perempuan yang paling cantik sekali di kalangan Quraisy ni. Pilih je lah. Kau nak kuasa, aku nak angkat kau jadi raja. Tapi Rasulullah SAW pilih tak? Tak pilih. Samalah juga dengan Ashabul Kahfi. Kita ambil pengajaran bab tu, ni orang muda-muda ni kan. Jangan rasa susah lah. Jangan rasa kita ni payah lah nak bergerak menuju ke arah kebaikan. Kita tak ada apa-apa je lah. Kita tak lazimi majlis ilmu. Beratlah kita nak tinggalkan rutin-rutin harian kita kan. Malamnya susahnya, hujung minggu susah. Ashabul Kahfi ni lagi susah. Lagi susah. Dia daripada senang, pergi masuk gua. Jadi kita kena ambil semangat dia orang ni. Semangat dia bagaimana dia meninggalkan harta benda kekuasaan tu, kesenangan tu untuk berpegang kepada jalan iman. Kita ambil kat situ lah. Cerita dia panjang lah ya. Cerita dia panjang. Baca semua dah hafal dah, tak ada masalah. Ada anjing ke tak ada anjing? Wallahualam lah tu. Tak kisahlah. Ada ulama kata maknanya kitab yang dengan dia bukan anjing. Ada ulama kata ya ada anjing. Wallahualam, kita kisahlah. Ambil dia punya pengajaran tu lagi penting daripada nak membahaskan yang kecil-kecil ya. Dalam kita punya prinsipal kita dalam nak melazimi Al-Quran ni, kita tengok yang besar-besar apa Allah nak suruh kita buat ni. Pengajaran apa Allah nak suruh ni ya. Jangan kita taksub dengan benda yang halus-halus tu ya. Baik, wallahualam. Sambung Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin. Daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Ya Allah, Zat yang memalingkan hati, palingkanlah hati kami kepada ketaatan beribadah kepadamu. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini memberi pengertian
hati semua manusia itu berada di antara dua jari daripada sekian jari Allah yang Maha Pemurah. Allah Subhanahu Wa Taala akan memalingkan hati manusia mengikut kehendaknya. Seorang hamba itu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam menggapai hidayah dan istiqamah serta tidak ragu-ragu. Seseorang hamba apabila menyandarkan segala urusan kepada dirinya sendiri pasti binasa. Dan hamba yang beriman akan mencari keselamatan dan menempuh jalannya dengan meminta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang semua kunci-kunci segala sesuatu itu ada dalam kekuasaannya. Hadis Nabawi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, roh-roh itu bagaikan prajurit-prajurit yang berkumpulan. Apabila masing-masing saling mengenali di antara mereka, maka mereka akan menjadi sahabat-sahabat yang sangat akrab. Dan apabila masing-masing saling bermusuhan di antara mereka, maka mereka akan saling bermusuhan pula. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis Qudsi. Daripada Anas bin Malik, dia berkata, suatu ketika kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda tertawa lalu bertanya, tahukah kamu apa yang membuatku tertawa? Ya, Anas berkata, kami menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Baginda bersabda, aku tertawa kerana percakapan seseorang hamba dengan Rabbnya. Dia berkata, wahai Rabb, bukankah engkau telah menghindarkanku daripada kezaliman? Dia menjawab, ya. Ia berkata, sesungguhnya aku tidak mengizinkan jiwaku kecuali untuk menjadi saksi ke atas diriku sendiri. Baginda meneruskan, Allah berfirman, kalau begitu, pada hari ini cukuplah jiwamu yang menjadi saksi ke atas dirimu. Dan juga para malaikat yang mulia yang mencatat amalanmu. Baginda meneruskan, lalu dibungkamlah mulut dan dikatakan kepada anggota tubuhnya, berkatalah. Maka anggota tubuhnya pun mengungkap semua amal perbuatan yang dilakukannya. Baginda meneruskan, kemudian dilepaskanlah antaranya dan ucapannya hingga dia berkata, celakalah kamu, bukankah aku dulu membelamu? Hadis riwayat Muslim. Allah. Baik, alhamdulillah, daripada 3 hadis tu dah hadis kursi tu, beridu solihin tu, maka kita amalkanlah terus. Ambillah hadis ni, amalkan terus. Bacalah doa, ya musarrifal qulub, sarif qulubana ala ta'atik, dan juga ya muqallibal qulub, sarif qulubana ala dinik. Dalam doa kita tambah. Ada 2 hadis tu, kita gabungkan jadi satu doa. Ya. Minta Allah ni yang membolak-balikkan hati kita ni, tetapkan hati kita dalam ketaatan, dalam keimanan, dalam beribadah kepada Allah. Kita bimbang, ya. Kita bimbang hari ini kita macam baik. Kita macam berada pada landasan yang benar. Kita macamlah ada faqih dalam agama. Tapi kita bimbang pada akhir hayat kita besok Allah palingkan kita. Itu yang kita bimbang. Benda roh-roh tu yang ayat 85 ayat 85 surah Al-Isra jawapan tu. 85 wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ya, 85. Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang roh, katakanlah roh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu hanya diberi sedikit pengetahuan. Maka jawablah 3 soalan yang pendeta Yahudi bagi kepada kafir musyrik. Ya. Kita roh, kita Ashabul Kahfi, kita dah mula baca, besok sambung lagi, 1 muka 2 muka lagi cerita Ashabul Kahfi. Kemudian barulah ujung surah ni masuk pada cerita orang yang berjalan timur barat, Zulkarnain, jumpa Ya'juj Ma'juj. Wallahu alam, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Itulah kita ni. Jangan bimbang, kita tak ada ilmu pun tak apa. Kita ada kitab-kitab yang bagus-bagus macam ni, kita masih boleh buka majlis-majlis ilmu dengan ahli keluarga kita. Walaupun kita hanya sekadar membacanya saja. Tak adalah nak mensyarahkan apa-apa pun. Kan? Kita baca je, dah memadai lah. Daripada kita duk ngaji, kita tak faham apa pun yang apa kita baca. Ayat Al-Kahfi ni, surah Kahfi ni katalah kita ni istiqamah, semua dah jemaat kita baca. Tapi tak pernah kita baca tafsir itu. Rugi sangat. Nak baca tafsir yang dah dihimpun-himpunkan berkenaan dengan surah-surah tertentu ni banyak dalam pasaran. Telaga Biru banyak keluar.
Dr. Zahzan kan. Dia dah keluarkan tafsir surah Al-Mulk, tafsir surah Al-Kahfi, tafsir surah Sajadah, tafsir surah tertentu. Dah dihimpunkan, dah ada bawa cerita-cerita, dah dibawa cerita sahabat, seronok. Boleh baca. Wallahu a'lam, insya-Allah besok kita sambung lagi. Penerbit pilih title klasifikasi syirik, tapi ada tambahan lagi kepada cerita Ashabul Kahfi, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.